Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 弟兄姐妹们平安， Sekali lagi, Shalom. 再次平安。 Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. 我们感谢主，今天能够来到一起敬拜。 Tema yang kita renungkan pada hari ini adalah sukacita melayani. 我们今天要分享的主题就是侍奉的喜乐。 Teks firman Tuhan saya ambil dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. 今天的经文是取自以弗所书。 Kita hanya baca ayat yang ke-10 saja. 我们只读第10节。 Ayat-ayat yang lain nanti saya akan singgung di dalam pemaparan firman ini. 其他的经文在牧师讲道的时候会编读。 Mari kita baca bersama-sama ayat 10. 让我们一起来读。 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Saudara, setiap benda itu mempunyai tujuan. 每一个物品都有它的目的。 Benda apapun itu ada tujuannya kenapa dia diciptakan. 每一个物品它都有创造的目的。 Seperti benda-benda yang ada di layar ini ada tujuannya, saudara. 就像我们所看到的这些物品， Gelas itu ada tujuannya. 这些都有一个它的目的。 Colokan listrik juga ada tujuannya, saudara. 电插它也有它的用途。 Demikian pun jarum yang kecil ada tujuannya. 就是一个很小小的针，也有它的用途。 Dan benda-benda yang lain yang ada di sekitar kita selalu punya tujuan. Kenapa dia diciptakan? 我们周围全部的物品都有它被创造的目的。 Demikian juga makhluk yang lain, saudara. 其他的神灵也是这样。 Misalnya ikan seperti ini, saudara. 就好像一条鱼， Ada tujuannya kenapa ikan ini diciptakan oleh Tuhan. 这些鱼被创造有它的目的。 Ikan ini salah satu jenis ikan yang saya sangat sukai, saudara. 这是一种品种我最喜欢的鱼。 Ada yang suka jenis ikan ini? 有没有喜欢这种品种的鱼？ Ini yang warna-warni ini ikan glowfish, saudara. 这些各种颜色的鱼叫做glowfish 鱼。 Kalau dipelihara itu bikin akuarium jadi indah. 当我们在家养活它的时候，变成我们的水质很漂亮。 Dan binatang-binatang lain juga, saudara, punya tujuan kenapa dia diciptakan. 其他的动物它被创造也有它的原则。 Semuanya, saudara-saudara, itu ada tujuan kenapa Tuhan ciptakan mereka. 全部物品，上帝创造它都有目的。 Apalagi kita manusia, saudara. 更甚至是我们人类， Kita adalah ciptaan yang maha karya daripada Allah. 我们是神最高峰的创造。 Kita ini sangat unik dan sangat istimewa di mata Tuhan. 我们在神的眼中是很特别，也很有意义。 Sebagai ciptaan yang maha karya ini pasti Allah punya tujuan bagi hidup kita. 神创造一个超级的造物，当然有他自己的目的。 Kenapa Allah menciptakan kita? 为什么神要创造这些？ Tidak mungkin Allah menciptakan kita ini tanpa tujuan, saudara-saudara. 神不可能创造我们没有 Maka 他自 hari 己 ini 的 kita 目的。 merenungkan apa tujuan kehidupan kita di dunia ini. 所以，我们今天要默想，我们活在这世上有什么目 Nah, di 的？ dalam ayat yang tadi kita baca itu tujuannya jelas sekali, saudara. 等一下我们会看到我们生活在世界上的目的是什么。 Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. 我们被创造是要我们做善事， Ini tujuan hidup kita dalam dunia ini, saudara. 这就是我们生活在世界上的目的。 Melakukan pekerjaan baik. 做善事， Saudara, di dalam bahasa Inggris, pekerjaan baik ini sebenarnya jamak, saudara. 在英文这个善事呢是双语的。 Jadi kita itu diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. 我们被创造是要做我们很多好的工作， Jadi jenis pekerjaan itu banyak, saudara. 所以这些工作有很多 Nah, 种。 kita diciptakan untuk itu. 我们被创造是为这些目的。 Nah, saudara-saudara, apa artinya itu pekerjaan baik?
善事是什么意思？ Nah, pekerjaan baik itu dapat diartikan itu secara moral baik. 善事可以说我们在什么精神上是好的， Tidak bertentangan dengan hukum etika. 不会跟风俗有什么冲突。 Dan pekerjaan baik ini bisa juga diterjemahkan 这个善事我们也可以把它翻译成 sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. 能够给别人带来很多益处， Kita menjadi berkat bagi sesama. 我们成为别人的祝福， Kita melakukan sesuatu yang membangun orang lain. 我们做能够创造、能够扶持人的工作。 Jadi pekerjaan baik ini sesuatu yang luar biasa, saudara. 这个善事很特别的， Jadi pekerjaan baik ini bukan perbuatan yang jahat, 这些善事不是做坏 bukan 事， sesuatu yang melukai orang lain, 我们不会伤害人， bukan pula dilakukan berdasarkan kepentingan kita sendiri. 我们做这些事也不是按照我们自己的意思。 Jadi pekerjaan baik ini dilakukan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar. 我们做这些善事是有好的目的，又有好的益处。 Nah, pekerjaan baik ini tentunya banyak ragamnya, saudara-saudara. 这些善事有很多种， Kategorinya itu banyak sekali. 有很多分类。 Saya kasih beberapa contoh, saudara. 我给你们几个例子， Misalnya kita menolong orang lain. 比如说我们帮助别人， Mungkin orang itu lagi susah. 可能那个人在患难中， Mungkin dia lagi sakit. 可能他在患病中， Mungkin dia baru di PHK. 可能他在遭遇到 Ketika 疾 kita membantu dia, 当我们帮他的时 kita 候， mendoakan dia, 我们祷告的时 kita 候， mengulurkan tangan kita. 我们把他我们的收入， Saudara, itu pekerjaan baik. 那是好的工作。 Misalnya lagi, saudara, 还有一个例子， kita menjadi seorang bos yang peduli anak buah. 可能我们作为一个很负责任的老板， Kita mendengar keluhan mereka. 我们能够听我们员工的 Kita 苦 menjadi 楚， solusi bagi mereka. 我们能够成为他们的出路， Dan kita memberi hak mereka. 还有我们把他们的权利 Ini 充足 pekerjaan 了， baik, saudara. 这是一个好的事。 Pekerjaan baik juga bisa hal yang lain. 一个好事也有别种的解释。 Misalnya menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak. 比如说，我们作为一个好的家长， Sebagai orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anak. 我们作为我们孩子的模范， Mendidik mereka untuk mengasihi Tuhan dan takut akan 我 Tuhan. 们教育他敬畏神， Ini juga masuk dalam kategori pekerjaan baik. 这些也是好事。 Dan saudara bisa meneruskan contoh-contoh yang lain. 你们可以加上很多其他的例子。 Jadi pekerjaan-pekerjaan baik ini itu sangat luas sekali. 所以这些好事呢是很广阔的， Banyak ragam dan kategorinya. 很多种类，也很多分类。 Tetapi ada satu hal yang masuk di dalam jenis pekerjaan baik ini. 有一种包括我们这些好事的范围， Salah satu yang termasuk di dalamnya yaitu adalah pelayanan. 其中一个就是我们侍奉。 Jadi pelayanan ini termasuk di dalam kategori pekerjaan-pekerjaan yang baik. 侍奉是属于好事， Dan inilah yang kita mau renungkan hari ini, saudara. 这是我们今天要分享的。 Tema kita hari ini sukacita melayani. 我们今天要分享的主题是喜乐 Kenapa 的 kita 奉献。 bersukacita dalam 为什么 pelayanan? 我们有喜乐？ Karena memang pelayanan itu salah satu bagian dari kategori pekerjaan yang baik. 因为侍奉是属于一个好事。 Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti mendatangkan sukacita bagi hati kita, saudara. 如果我们做好事，当然我们会有喜乐的心。 Tetapi kalau kita melakukan hal yang jahat, saudara, pasti kita nggak bersukacita. 当我们做恶事的时候，我们没有平安的心。 Mungkin ada orang melakukan hal jahat, hatinya ada sukacita. 有可能一些做坏事的人，他们有平安的 Tetapi 心， itu bukan sukacita dari Tuhan. 那一定不是从神来的喜乐， Itu adalah sukacita dari iblis. 那是魔鬼给他的平 Itu 安， sukacita yang palsu dan membohongi kita. 那是虚伪的喜乐。 Tapi ketika melakukan hal yang benar, hati kita dipenuhi dengan damai yang dari Tuhan. 当我们做一个好事，我们有喜乐的心的时候， Nah, saudara, apa itu pelayanan? 什么是侍奉？ Pelayanan itu dapat diartikan melakukan hal yang baik. 侍奉我们可以把它解释成是做好事， Melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi sesama kita. 我们做一些为人能够带来益处的事。 Dan kita melakukannya dengan tujuan bagi kemuliaan Allah kita. 我们做这些事是为了荣耀我们的神。 Jadi ketika kita melayani, saudara-saudara, 所以当我们侍奉的时候， hidup kita jadi berkat buat orang lain. 我们的生命成为别人的祝福。 Dan
Allah kita dipermuliakan. 我们的上帝得到荣耀。 Nah saudara, inilah yang kita mau renungkan. 这就是我们要分享。 Maka berdasarkan ayat 10 yang kita baca pada hari 所以， ini, 当我们所读刚才第10节的经 kita 文， akan merenungkan 3 hal. 我们要分享3个主题。 Yang pertama, 第 saudara-saudara, 一个， hidup kita sebagai mahakarya Allah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pelayanan. 我们是神创造高峰的。 Ini 我们不能够离开我们的侍 Ini 奉， poin pertama di dalam Efesus 2 ayat 10. 这就是以弗所书第一个的终点。 Jadi kita ini saudara sebagai buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yaitu pelayanan. 我们原是他的工作，在基督里造成的，是为了做他的善事。 Kita diciptakan itu untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. 神创造我们，要我们做善事， Itulah tujuan kita tadi, saudara. 那就是我们生活， Melayani Allah kita. 我们侍奉。 Saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rick Warren. 我们可以看接下去的， Dia penulis buku yang sangat terkenal, salah satunya itu The Purpose Driven Life. Rick Warren 是个很出名的 Hidup 作 yang 家， digerakkan oleh tujuan. 他写了一本书《生命是靠目的掌 Dia 管》。 menuliskan begini, saudara. 他这样写： Tujuan Allah bagi kehidupan Anda telah ada sebelum keberadaan Anda. 神给他孩子的目的，在他孩子没出生的时候已经有了。 Dia merencanakannya sebelum Anda ada. 他为我们预备了，当我们还没有出生的时候， Tanpa masukan Anda. 没有经过我们的同意。 Anda boleh memilih karir Anda, pasangan Anda, hobi Anda, dan banyak bagian lain daripada kehidupan Anda. 我们可以自己选择我们的配偶、我们的爱好，还有其他的事。 Tetapi Anda tidak bisa memilih tujuan hidup Anda. 但是我们不可以选择我们人生的目标， Jadi Allah sudah menetapkan tujuan kehidupan kita di dalam dunia ini. 因为神已经分配了，他已经让我们生在世上的目 Dan 标。 tujuan Allah itu adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. 神的目的是要我们做善事， Allah sudah mempersiapkan hal ini. 神已经为我们准备， Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. 神要我们在里面生活， Saudara, inilah panggilan kita. 这就是我们被召唤的目的。 Kata diciptakan dalam Kristus. 在基督里被创造的意思是， Itu berarti kita diciptakan ulang, saudara-saudara. 意思是我们重新被。 Kenapa kita diciptakan ulang? 为什么我们要重新 Karena 创造？ semua manusia pertama yang dicipta itu sudah jatuh di dalam dosa. 因为最初创造的人已经堕落在脆弱中， Hidupnya sudah rusak dan tidak lagi mentaati Allah. 他们的生活已经破坏了，不遵守神。 Dalam ayat pertama itu jelas sekali dikatakan, saudara. 在第1节很清楚的告诉我们， Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 你们死在过犯罪恶中，叫你们活过来。 Sudah mati berarti tidak berdaya lagi, saudara. 已经死了，没有能力， Tidak lagi mentaati Allah. 我们不能够再顺服神， Tidak punya kekuatan untuk melawan dosa. 我们没有抵抗罪恶的能力， Kita menjadi hamba dosa. 我们变成罪恶 Kita 的奴婢， terikat dan diperbudak oleh dosa. 罪恶已经绑困了我们。 Ini kehidupan orang yang mati di dalam dosa. 这就是在最终死了的人的生活。 Di dalam ayat 2 itu lebih jelas lagi dikatakan. 第2节更清楚的告诉我们， Orang yang hidup di dalam dosa itu mengikuti jalan dunia ini. 跟从世俗的人是跟从世界风俗的人， Dia mentaati penguasa kerajaan angkasa. 他遵守世界的掌控者， Dia mengikuti setan di dalam hidupnya itu. 他在他的生活中跟随魔鬼。 Di dalam ayat 3 Paulus lebih jujur lagi mengungkapkan bagi kita. 在第3节，保罗更 Orang yang mati secara rohani hidup di dalam hawa nafsu kedagingan. 他说，跟从世界的人是放从肉体的， Dia menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat. 他们放从肉体的私欲，跟从自己的 Dan orang-orang seperti ini hidup di bawah murka Allah yang menyala-nyala. 这些人是活在神的愤怒中。 Inilah kehidupan orang yang mati secara rohani. 这就是灵性死了人。 Dan semua orang yang belum bertobat mati secara rohani, saudara-saudara. 全部还没有悔改的人，就是灵性的死。
Bukan hanya saudara, termasuk juga saya. 不是单是你们，也包括牧师。 Kalau belum bertobat, kita akan mati secara rohani dan kita hidup seperti firman Tuhan ini. 如果我们没有悔改，我们在灵性上死了， Dan konsekuensi dari semuanya itu kita harus menanggung murka Allah. 我们的后果是我们要承担神的愤怒。 Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, 但是，亲爱的弟兄姐妹们， di dalam ayat 4 dikatakan, 第4节告诉我们， tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, 但是神很充沛是慈爱， oleh karena kasihnya yang besar, 因为他对我们的慈 yang 爱， dilimpahkannya kepada kita, 他把它赐给我们， telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. 他叫我们跟基督一起同活。 Jadi kita yang mati itu dihidupkan kembali. 我们刚才已经死了，叫我们重 Jadi kita diciptakan ulang oleh Kristus, saudara-saudara. 神重新再创造我们。 Kita diciptakan, dibuat menjadi manusia yang baru. 我们被创造成为新的人， Jadi dosa yang seharusnya menimpa kita, 应该领导我们的罪恶， maka dosa itu kemudian ditimpakan kepada Kristus. 这些罪恶移到基督的身上。 Dia yang telah mati di atas kayu salib. 他死在十字上， Dia menjadi tumbal atas penebusan dosa kita. 成为我们罪恶的救助。 Dia rela melakukan hal itu bagi kita. 他甘心做这些事， Dia rela darahnya tertumpah dari atas kayu salib. 他甘心把自己的血流， Dia rela hidupnya diremukkan. 他愿意他自己的生活被破碎， Berkorban sampai nyawanya mati. 他把自己使命死在十字架， Ini pengorbanan yang begitu besar, saudara. 这就是最大的牺牲。 Tetapi Kristus melakukan itu 但是基督已经为我们 agar 做了， setiap kita dipulihkan dari keberdosaan kita, 让我们呢能够得到重新的生活， agar kehidupan kita ini diperbaharui. 让我们有个重新 Dan 的生 salah 活。 satu tujuannya, saudara-saudara, 其中的一个目的是， hidup kita dikembalikan supaya hidup menurut tujuan dan rencana Allah. 我们的生活被倒回在神最其中的 Jadi apa 目 yang 的。 dilakukan oleh Kristus sangat luar biasa. 所以，基督为我们做的事是很不平凡的。 Meskipun kita mati oleh kesalahan kita, 虽然我们为我们是罪而死， tetapi oleh kasih karunia daripada Tuhan kita diselamatkan. 但是神的慈爱让我们能够重新活出， Itu sebabnya kita menjadi manusia baru, saudara. 所以我们成为一个重新的人。 Makanya Tuhan menciptakan kita secara ulang, 所以神重新创造我们， supaya kita hidup bagi Dia, 让我们能够为他而活， supaya kita melayani Dia. 让我们能够侍奉他。 Saudara, firman Tuhan ini berlaku untuk kita semuanya. 神的话是给我们的， Dan inilah yang seharusnya menjadi tujuan kehidupan kita. 这些应该是我们成为我们生活目的。 Saudara, memang pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan 我们所做的这些善事， bukan untuk memperoleh keselamatan, 不是为了要得到救恩， tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. 但是因为我们已经被基督救赎了， Jadi pelayanan yang kita lakukan adalah buah dari keselamatan yang kita terima. 我们的侍奉是一个结果，因为我们已经得到神的 Jadi 救 kita 恩。 diselamatkan itu untuk melayani, saudara-saudara. 我们被救赎是要我们侍奉， Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan itu harusnya melayani Tuhan. 所以已经被救赎的人一定要侍奉。 Kalau Anda mengaku sudah diselamatkan, harusnya saudara lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan. 如果我们承认我们已经被主救赎 Tidak 了， ada 我 pilihan, 们要 saudara-saudara. 侍奉，没有其他的限制。 Inilah yang memang menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. 这就是神在我们生命的目的。 Kita melayani karena kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 我们侍奉只是因为我们成为一个新造 Kita 的人。 melayani karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita ini. 我们侍奉主，因为他已经救赎了我们。 Kita memberi hidup kita, bahkan menderita, meresikokan diri bagi pekerjaan Tuhan. Karena Kristus sudah berkorban buat 我 kita. 们把我们自己的生命、我们的生活献上给主。 Jadi kenapa kita melayani?
为什么我们要侍奉？ Ya karena Kristus sudah menyelamatkan kita. 因为主已经救赎了我们， Kenapa kita harus bayar harga di dalam pelayanan? 我们要有付出代价。 Karena Tuhan Yesus. 因为主耶稣， Jadi kita melayani saudara-saudara. 所以我们侍 Bukan 奉， karena manusia. 不是因为别人， Bukan karena sungkan sama pendeta saudara. 不是因为我们喜欢牧师， Tetapi karena Kristus yang kita ikuti. 因为我们跟从基督， Kita tahu dia sudah mengasihi kita. 我们知道他是爱我们的， Kita tahu bahwa dia sudah berkorban buat hidup kita. 我们知道他已经为我们牺牲， Kasihnya kepada kita. 他的爱给我们的爱， Pemulihan yang dia berikan kepada kita. 他给我们一个补充重生， Harusnya menggerakkan kita. 应该能够感动我们。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saya kira 我相信 tidak ada motivasi lebih besar. 没有其他更大的动力， Tidak ada hal yang lebih besar. 没有其他更大 Hanya 的事， kasih Kristus. 只是神的爱， Motivasi terbesar kita. 这就是我们最大的动力。 Kenapa kita melayani? 为什么我们侍奉？ Maka seharusnya ini menyadarkan kita. 所以这些应该能够提醒 Hari 我 ini 们。 kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. 今天我们要领圣餐， Saudara, roti dan anggur yang hari ini kita makan. 今天我们所吃的饼和葡萄， Itu menggambarkan kasih Kristus yang sudah terjadi bagi kita. 这是神给我们爱的一个代表。 Dan ini sungguh-sungguh sudah terjadi, saudara-saudara. 这些是确实已经发生了。 Seharusnya kasih yang agung ini 其实这个最大的爱 menggerakkan saudara-saudara. 能够推动我们， Menggerakkan kita semua 能够推动我们每个人， untuk memberi diri melayani Tuhan. 让我们能够把自己献上， Seharusnya saudara-saudara. 这是必须的。 Tidak ada yang berkata, 没有人可以 saya 说 tidak mau melayani Tuhan. 我不要侍奉主， Saudara, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang 因 baik. 为我们被创造是要做善事， Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. 我们被创造是要服侍神。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， satu refleksi saya mau tanyakan buat kita. 一个反响， Apakah kita betul-betul merasakan kasih Kristus dalam hidup ini? 在我们的生活中是否能够感到神的爱？ Apakah saudara betul-betul merasakan bahwa saudara dikasihi oleh Kristus? 你们是否觉得神是真正的爱你们？ Boleh lambaikan tangan saudara, siapa yang betul-betul merasakan? 如果有感觉到这些事的人，我们可以举手 Jangan。sungkan-sungkan saudara, lambaikan tangan saudara. Saudara kita yang telah dikasihi oleh Kristus. 我们已经被神所爱的人， Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan ini. 我们已经领受了神的 Kita 恩 telah 典， ditetapkan. 我们已经被固定， Kita telah dipilih. 神已经选择 Kita 我们， telah ditebus. 我们已经被救赎 Kita 了， telah diberi satu tujuan dalam hidup ini. 神已经定了一个目标给我们 Untuk，melayani Tuhan kita. 就是侍奉神。 Hari ini saudara-saudara, 弟兄姐妹们，今天 kita dipanggil 我们被召唤， untuk menggenapi tujuan Allah ini dalam hidup kita. 就是要运运神在我们生活上的盼 Kita 望。 dipanggil untuk melayani Tuhan. 我们被召是要侍奉。 Saya kurang tahu saudara di sini mau nggak memberi diri melayani. 我不知道你们这里的人 Setelah 是不是愿 mendengarkan 意献 firman 上是 Tuhan 神 ini saudara. 当我们听了神的话语， Karena memang tidak ada pendorong yang lain lagi dalam hidup ini. 因为没有其他的动力能够推动 Kecuali 我们， kita sadar bahwa Kristus sudah berkorban bagi hidup saya. 除非我们晓得神 Saya 已经 sudah 对 diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 我们晓得我们已经被救 Maka 赎， apa buah daripada keselamatan itu? 所以我要付出代价， Buahnya itu melayani saudara-saudara. 所以我要服侍其他 Tidak ada 的， buah yang lain saudara. 没有其他的动力。 Akibat daripada kita diselamatkan. 我们被救赎的结果， Maka buah yang muncul itu adalah melayani Tuhan. 所结出来的果子就是我 Dalam 们侍 hidupmu 奉 engkau akan melakukan pekerjaan yang baik. 在我们生活中能够做出善事。 Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. 今天就是我们所分享的主题， Di dalam Titus ayat 3 ayat 8. 在提多3章8节。 Paulus mengatakan perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia.
保罗这样说：“这话是可信的，我也愿你们把这些事切切实实的讲明，使那些一信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且宜人有益。” Saudara, siapa yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. 有没有信神还有做善事的人？ Setiap kami membaptis jemaat di sini. 每次我们给会友们受洗的时候， Pesan firman Tuhan ini saya selalu sampaikan. 神的话语我一直吩咐他们： Setelah engkau dibaptis mau ngapain? 当你领死了以后，还要做什么？ Lulus dibaptis itu bukan lulus, saudara-saudara. 我们受死不是毕业了， Tapi itu sebuah awal bagi kehidupan kita. 那只是一个开始。 Untuk apa? 做什么？ Melakukan pekerjaan baik. 就是做善事。 Melayani Tuhan. 我们侍奉主， Maka setiap orang yang sudah dibaptis 所以每一个受洗的 harusnya lebih sungguh-sungguh lagi melakukan pekerjaan baik. 应该更正确、更真心的侍奉主， Sebab itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 因为这是有益。对 Di，dalam Roma 12 ayat 1. 在罗马书12章第一节 Firman，Tuhan mengatakan, saudara. 神的话这样告诉我们： Karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Saudara, di sini ada kata mempersembahkan hidup. 这里有说，我们把身体 Kalimat ini bukan hanya saja untuk hamba-hamba Tuhan, saudara. 这句话不是给神的仆人， Tetapi untuk kita semuanya. 这句话是给我们每一 Kita 位。 dipanggil supaya kita mempersembahkan hidup kepada Allah. 我们被召唤是神要我们愿意把自己献上， Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, 因为神的慈爱， kita dipanggil mempersembahkan hidup. 神召唤我们把自己献上， Jadi harusnya pengorbanan Kristus itu 所以神自己的付出， membawa sebuah korban hidup bagi dia. 让我们有个活的祭给他， Ini harus menjadi doa kita. 这是要成为我们的祷告。 Ini satu lagu yang sangat indah sekali. 有一首很完美的歌 Saya suka menyanyikan lagu ini. 牧师很喜欢唱这首歌。 Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Lagu ini sangat menyentuh hati saya. 这首歌很感动牧师。 Maukah saudara-saudara menyerahkan hidup sebagai korban hidup bagi Tuhan? 弟兄姐妹们，你愿不愿意把自己献上吗？ Tuhan sudah berkorban luar biasa buat kita. 神已经为我们付出很多。 Kita diselamatkan supaya kita menjadi korban hidup bagi Allah. 神救赎我们，是要我们作为一个活祭。 Melalui firman Tuhan hari ini, 经过今天神的话语， mari kita sadar, saudara. 让我们能够醒目。 Kita membawa hidup kita sebagai korban hidup bagi 我们把我们自己生活，献上，让作为活祭。 Saat kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, 当我们把自己献上的时候， saudara pasti akan bersukacita. 你们一定有喜乐。 Poin saya yang kedua, 我第二个转体， pelayanan itu bukan pilihan. 我们侍奉不是一个选择。 Tidak ada orang yang sudah diselamatkan bisa berkata, saya tidak perlu melayani Tuhan. 没有一个被救赎的人可以说我不要侍奉。 Tidak bisa berkata, saya punya hak untuk tidak melayani Yesus. 我们可以说我有权不要侍奉。 Saudara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, 弟兄姐妹们，我们已经被救赎的人， harusnya berkata, 我们应该这样说： aku adalah hamba-Mu ya Tuhan.
主啊，我是你的仆人， Aku mau terus dipakai oleh Engkau. 我要令你一直使用我， Karena memang kita diciptakan oleh Kristus untuk melayani Dia. 因为我们被创造是为了要侍奉他， Maka Kristus yang telah menciptakan kita. 所以基督已经创造了我们， Saudara punya hak untuk menuntut kita sebenarnya. 他有权来追 Dia 究我们， berhak memanggil kita, mengutus kita, mengarahkan kita di dalam hidup ini. 他有权召唤我们，指使我们，分配我们工作。 Dia punya hak atas seluruh hidup kita. 他对我们全部的生命有权， Dia punya hak untuk memberi tujuan bagi hidup kita. 他有权限来分配我们。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Harusnya kesadaran ini ada dalam hidup kita. 这些醒目应该有在我们的心里， Karena memang Tuhan sendiri sudah berkorban dengan begitu besar buat kita. 因为神对我们已经付出很大的代价。 Maka seharusnya di dalam hati ini selalu ada kerelaan, Tuhan ini aku mau dipakai oleh Tuhan. 所以我们在我们的生活中，我们必须有个想法，这是我要把自己献上。 Melayani bukan pilihan. 我们侍奉不是一个选择。 Saya bacakan satu ayat, saudara. 我为你们读一节经文， Ayat ini di dalam Galatia 5 ayat 6. 记在加拉大5章6节。 Saya bacakan bunyinya begini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发引爱的信心才有功效。 Saudara, kata hanya iman yang bekerja oleh kasih, 这一句话只有信心有效。 sebenarnya terjemahan aslinya begini. 它原来的翻译是这样的： Iman yang mengekspresikan dirinya dalam kasih. 就是信心在爱中表现出来。 Jadi kalau kita mengaku beriman, saudara-saudara, 所以，当我们承认我们有信心的时候， ekspresinya itu adalah kasih, melayani, mengasihi. 我们所表现出来就是爱、侍奉和服侍。 Jadi kalau kita ini mengaku sebagai orang beriman, 所以，当我们承认我们是有 kita 一个信 mengaku 心的人， mengikut Yesus, 我们承认我们跟随耶 kita 稣， mengaku sebagai murid Tuhan, 我们承认我们是主的 maka 门徒。 ekspresinya itu apa, saudara? 我们所表现出来的是什么？ Melayani, 就是侍奉。 mengasihi. 我们有忍爱， Inilah ekspresi yang seharusnya terjadi bagi hidup orang-orang percaya. 在信徒生活中必须有这样的表现。 Maka seharusnya pelayanan itu mengalir keluar dari kehidupan kita. 所以侍奉必须在我们的生活中流出来。 Sebagai orang beriman, sebagai ciptaan baru, seharusnya pelayanan itu keluar dari hidup kita sendiri. 作为一个被创造的人，我们是主的门徒，我们要把我们的爱表现出来。 Harusnya pelayanan itu bukan lagi sesuatu yang memberatkan kita. 侍奉应该不是一个压我们的 Tetapi 重担。 pelayanan itu harusnya menjadi sebuah sukacita bagi kita, saudara-saudara. 其实侍奉应该作为我们喜乐的事， Karena pelayanan itu sebagai buah yang keluar, yang mengalir dari hidup kita ini. 因为侍奉是一个爱的结果，在我们的生活中流出来。 Maka kalau pelayanan itu sesuatu yang mengalir dari dalam. 所以侍奉，如果一个侍奉是在我们身体上流出来 Kalau，pelayanan itu sebagai sebuah buah dari hidup kita, 如果侍奉是一个结出来的果， harusnya itu mendatangkan sukacita. 那必须为我们带给喜乐。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara. 我对神很感恩， Saya sangat bersukacita di dalam pelayanan. 我在我的侍奉中有喜乐。 Bukan berarti pelayanan itu gampang, saudara. 不是侍奉是很简单的事， Pelayanan itu ada pergumulannya. 在侍奉中我们有挑战， Pelayanannya itu ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. 我们也有要面对的挣扎。 Tapi ada satu hal yang membuat saya bersukacita. 但是有一件事让我喜乐的， Tuhan selalu menyediakan kekuatan. 神一直为我预备的力 Saya 量。 tahu saya sedang menjadi rekan kerja Allah di dalam bumi ini. 我知道我作为神在世界上的搭档， Saya tahu saya sedang mengerjakan hal-hal yang kekal bagi Allah. 我知道我是为神做永恒的事， Dan saya yakin apa yang dikerjakan itu adalah untuk untuk keselamatan orang-orang berdosa. 我知道我所做的一些是为了拯救罪人， Itu punya nilai-nilai yang kekal di dalam pelayanan. 这些侍奉有永恒的价值。
Itu sebabnya dalam pelayanan apapun saya berusaha untuk bisa melakukannya, saudara. 所以做每一位侍奉的时候，我会很真诚的去做。 Hampir-hampir jarang sekali menolak melayani Tuhan. 我不曾经推卸神要我做的事， Makanya itu sebabnya saudara kadang-kadang saya berdiri di sini. 所以有时候我站在这里， Kadang-kadang saya juga duduk di sini main musik, 有 saudara. 时候我也站在那边弹琴， Kadang-kadang saya juga main gitar loh, saudara. 有时候我也弹琴。 Jadi pelayanan apa saja saya bisa lakukan. 所以什么侍奉我都可以做， Termasuk mendoakan orang yang sakit. 包括为病人祷告。 Bahkan mungkin di dalam masa-masa yang sulit saya berusaha untuk bisa melakukannya. 就是在困难的时候，我也会想办法去做。 Kenapa saudara-saudara? 为什么？ Setiap kali melakukan pelayanan saya merasakan ada satu sukacita yang berbeda. 因为我每一次服侍神的时候，我会感觉到有一个喜乐。 Saya sharing satu hal, saudara. 我要跟你们分享一件事。 Hari Jumat yang lalu, 上个周五， saya membaptis Papa Serli 我要为雪莉的父亲受洗。 yang hari itu juga akhirnya dia meninggal dunia. 其实受死当天他也去世了。 Sebenarnya awal-awal saya sedikit agak sulit untuk datang ke sana. 其实我是有一点难度要去他那边。 Karena saya tahu yang bisa masuk itu harus tes PCR. 我知道要去那边探访，要经过检查。 Tetapi saya juga melihat kondisinya itu udah cukup lemah. 但是我看到他的情况已经很懦 Tapi 弱 masih 了， bisa respon, saudara. 但是他还有反应。 Dan saya pingin untuk membaptis dia dan melakukan perjamuan kudus. 我很想让他受洗，还有吃圣餐。 Dari hari Kamis saya sudah berdoa untuk hal ini. 从周四我一直为他祷告， Tetapi saya sempat putus asa karena saya kira saya nggak bisa masuk karena harus tes, saudara. 我有一些失望，可能我觉得我进不了，因为要经过检查。 Tetapi kurang lebih jam 10 pagi. 但是上午10点的时候， Hati saya digerakkan oleh Tuhan. 神感动我的心， Saya harus pergi ke sana. 我必须去。 Meskipun saya harus tes PCR. 竟然是我要经过检查。 Akhirnya saya pergi berdua dengan istri. 所以我跟太太2个人出发， Kami jam 12 jalan. 我们12点出发。 Saya bilang dites nggak dites saya akan pergi. 要检查不检查，我一定要去。 Puji Tuhan saudara kami bisa masuk ke dalam. 感谢主，我们可以进去， Kami bisa lakukan perjamuan kudus. 我们可以为他吃圣餐， Kami bisa baptis dia. 我们可以为他受死。 Dan dia sungguh-sungguh mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus. 他确实承认，他相信主。 Saya masuk dan waktu itu sebenarnya dokter juga memberi teguran kepada keluarga, saudara. 其实当我去的那天，医生也有骂他家人， Karena saya belum sempat tes PCR. 因为我还没有经过检查。 Tetapi saya ditanya keluarga bagaimana tetap lanjut atau bagaimana, saya bilang tetap lanjut mau 但是 baptis. 家人问我要继续还是怎么样，我说继续，给他受死。 Dalam beberapa menit saya baptis lalu perjamuan kudus. 我给他受死了几分钟以后 Dia 就 masih 吃 bisa 圣 respon 餐， saudara. 他还有反应， Dia bisa mengatakan ya saya mau percaya. 他可以说是我要相信。 Setelah selesai dia masih mengatakan terima kasih ya Musa Felix. 结束了，他还说谢谢菲利牧师。 Akhirnya kami pulang saudara. 后来我们回家， Sore-sore 下午的时候， saya dapat gambar saudara-saudara. 我得到了一个画片， Kondisinya sudah sangat kritis. 他自己的情况已经很危 Dan 险。 malam itu jam 8 dia sudah meninggal dunia. 结果晚上8点的时候他去世， Saya sangat kaget. 我很惊讶。 Sedikit saja saya menunda, 我在元气 itu sudah membuat perbedaan yang besar. 就会有很大的分别。 Kalau saya tidak hadir, saudara-saudara, 如果那天我没有到场， itu membuat perbedaan yang sangat besar. 会有很大的区别。 Makanya akhirnya saya waktu itu ambil resiko untuk nggak apa-apa, saya akan tetap datang. 所以那天冒着风险，我还是去了。 Itu di rumah sakit Siloam di Semanggi, saudara-saudara. 那是在圣曼伊喜罗医院。 Setelah dia meninggal dunia, 当他去世以后， hampir-hampir saya tidak sedih. 我会感到有伤感， Tapi hati saya sangat bersukacita. 我的心有喜乐。
Karena Bapak ini bisa mengenal Tuhan Yesus. 因为这个伯伯他能够认识神， Sukacitanya luar biasa, saudara. 我的喜乐充满了喜乐。 Bahkan rekan-rekan yang lain yang mendengar juga ikut bersukacita. 其他的伙伴听到了也有喜乐， Anak-anak yang lain juga ikut bersukacita. Anak-anaknya maksudnya. 他其他的儿子也是有喜乐。 Bersyukur papa mereka detik-detik terakhir itu dia bisa mengenal Tuhan. 他们感谢主，到最后一刻，他们的父亲能够 Saudara, 临死 apakah melayani itu ada sukacita? 所以侍奉是否有喜乐？ Luar biasa sukacitanya. 有超级的喜乐， Saya sulit menggambarkan seperti apa. 我很难把它表达出来。 Tetapi kita tahu, saudara-saudara, 但是我们知道， yang kita kerjakan itu 我们所做的 punya nilai yang kekal. 有永恒的价值， Itulah sukacita dalam pekerjaan Tuhan. 那就是在神里面侍奉的。 Dan kita dipanggil, saudara-saudara, 我们被使用， untuk menggenapi dan memenuhi penugasan Allah bagi hidup kita. 让我们可能应运神所要的 Ini 目的。 panggilan kita dalam dunia ini. 这就是我们在世界中被召唤的目的。我们被召唤是要侍奉。 Saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. 不久的时间我们要庆祝圣诞， Maka biarlah perkataan Maria ini boleh menolong kita. 但愿这句玛利亚的话能够帮助我们。 Kita punya hati seperti Maria. 我们有一颗像玛利亚的心。 Perkataan Maria ini begitu baik sekali. 玛利亚的这句话很美， Mari kita baca bersama-sama. 让我们一起来读。 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita adalah hamba Tuhan. 我们是神的仆人， Biarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita 但愿神所说的 boleh terjadi bagi hidup kita. 能够在我们的生命中表现出来。 Kita hanya hamba. 我们只是一个仆人， Hamba yang siap untuk diperintahkan melakukan apa saja. 我们已经准备被使用的仆人。 Kita adalah hamba Kristus. 我们是基督的仆人， Hamba Kristus yang siap menggenapi penugasannya. 已经准备运用神的目的。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们低头。